untuk sejarah paling penting kamu kena ingat apa tahu? Iaitu dia punya susunan bab. Okey, sejarah tingkatan 1 ada 8 bab sahaja. 8 bab je. Okey, yang pertama mengenali tamadun. Yang kedua zaman air batu. Kita dah lihatlah minggu lepas sebelum ni. Kemudian yang ketiga iaitu zaman prasejarah. Kemudian yang keempat iaitu berkaitan mengenali tamadun. Yang bab kelima iaitu tentang tamadun-tamadun awal dunia. So, sekarang ni kita dah masuk bab yang ketiga iaitu zaman prasejarah. Jadi sebenarnya kalau kamu tahu susunan dia sangat mudah. Sangat mudah. Itu yang cikgu perhatikan ya. Jadi take note benda ni iaitu tolong ingat tentang susunan bab sejarah dan juga kamu akan ingat setiap bab tu akan apa yang ada di dalam setiap bab itu. Okey. So kita mulakan dengan bab 3 zaman prasejarah. Kalau ada sebarang soalan, sila bertanya. Jangan malu, jangan segan, sila bertanya. Baik. Kita lihat di sini zaman prasejarah. Baik. Apakah yang dikatakan zaman prasejarah? Kalau kamu nak tahu, apakah yang dimaksudkan dengan pra? Apa maksud pra? Apa maksud pra? Syasmin, boleh bantu cikgu tak? Apa maksud pra? Pandai Zahra Syasmin. Iaitu pra maksudnya sebelum. So kalau katakan zaman prasejarah, maknanya zaman sebelum. Iaitu sebelum sebelum sejarah ditulis. So bermakna sebelum sejarah ditulis. Jadi kalau kita lihat di sini, zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui, zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. So zaman ini terbagi pada dua iaitu zaman batu dan juga zaman logam. Dan zaman batu terbahagi kepada tiga iaitu zaman paleolitik, kemudian mesolitik dan juga neolitik. Baik, paleolitik iaitu zaman batu lama. Iaitu antara 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Perasan tak? Kalau kita belajar zaman air batu, pada zaman yang kedua iaitu Pliocene. Zaman Pliocene adalah 2.5 juta tahun juga. Bermakna zaman Pliocene, zaman air batu tu sama dengan zaman Paleolitik. Maknanya itu adalah zaman yang sama di mana zaman Paleolitik dan orang yang mula-mula hidup di zaman batu itu adalah mereka lah. Zaman Paleolitik. So waktu yang sama. Baik. Zaman Paleolitik manusia menggunakan teknologi batu yang ringkas dan juga mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Dan juga kalau kamu nak tahu, setiap perkataan ni kamu perasan tak ada litik. Litik, dan juga litik di sini. Baik. Litik ni sebenarnya ialah bermaksud batu. Batu Kalau paleo ini bermaksud lama. Sebab itu zaman batu lama. Kemudian yang kedua, meso. Meso tu maknanya apa? Zaman batu pertengahan, mesolitik. Kamu dah pernah belajar kan tentang Mesopotamia. Betul? Pernah dengar tentang kerajaan ataupun tamadun Mesopotamia kan? Apa maksud Mesopotamia? Iaitu tanah di tengah-tengah antara dua sungai. So meso ni maksudnya di tengah-tengah. So kalau Mesopotamia, tanah di antara dua sungai, tanah di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah antara dua sungai. Kalau Mesolitik maknanya zaman batu pertengahan. Itu maksud meso. Kemudian yang kedua, neo. Neo ni sebenarnya adalah bermaksud new ataupun baru. So zaman Neolitik ialah zaman batu baharu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Kalau zaman Paleolitik 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi,
Kalau Mesolitik antara 12,000 hingga 14,000 sebelum Masihi, dan pada waktu ini manusia masih lagi memburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan. Tetapi zaman Neolitik ni, iaitu zaman di antara 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi, wujud kawasan pertempatan. Maknanya perkampungan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Maknanya apa? Maknanya zaman Paleo dengan Mesolitik mereka tak ada tamadun lagi. Tapi bila zaman Neolitik sudah mula ada tamadun. Ingat tu. Okay, kebanyakan tamadun bermula pada zaman Neolitik. Okay, zaman Neolitik. Baik. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu zaman logam. Zaman logam ini terbagi kepada dua, iaitu zaman logam iaitu berkaitan dengan zaman gangsa dan juga besi. Dan tempoh masa antara 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Sebelum tu, kamu dah ada nota ni kan? Kamu semua dah ada nota ni, betul? Okey. Dah ada. Okey, bagus. Kalau yang tak ada, boleh download dekat dalam grup WhatsApp. Okey, dalam grup WhatsApp sejarah Form 1 tu ada nota-nota ini. Okey. Baik. Kita lihat. Okey, manusia telah melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka, dan pada waktu ini ingat zaman logam manusia sudah mula melakukan aktiviti pelayaran. Maknanya mereka dah berlayar ke tempat-tempat lain. Ya. Dan mereka menjalankan aktiviti pertukaran barangan, maknanya dah berdagang dan bertukar peralatan berasaskan gangsa dan peralatan besi yang mereka dah buat seperti kapak, tulang mawas, beliung dan juga mata lembing. Dan mereka gunakan alat ini semua untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka. Baik, di manakah lokasi zaman prasejarah di dunia? Inilah dia lokasi dia. Antaranya, yang dikatakan ditemui iaitu di Altamira, di Spanyol, iaitu dalam bentuk lukisan, dalam bentuk lukisan gua. Jadi ini bukti zaman, zaman Mesolitik. Zaman logam lepas Holosen kan? Tidak. Sebenarnya zaman logam mungkin semasa Holosen. Zaman logam tu kemungkinan besar semasa Holosen, bukan lepas, semasa Holosen. Ingat zaman air batu dengan zaman prasejarah ni, dia bertindih. Dia sama-sama bergerak, tapi bermula dengan zaman air batu dulu. Zaman air batu bermula pada Miosen, kemudian Pliocene, Pleistocene dan Holosen. Tapi zaman prasejarah ni dia bermula pada zaman Pliocene. So di sini bertindih, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. So dia macam tu. Dia bertindih kat sini. Tapi dia bukan bermula pada Miocene, tapi dia bermula pada Pliocene. Tapi soalan tak pernah tanya pun tentang tu. Ya, betul. Baik, kemudian Stonehenge di Britain. Ini kita pernah tengok, kita dah pergi. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual ataupun upacara keagamaan. Begitu juga seperti Gua Chauvet di Perancis. Ada lukisan gua juga. Kemudian juga ada Zhoukoudian di China, di mana ditemui rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Baik, kemudian kita ada Shahri Sokhta, iaitu ada tapak. Bukti di tapak ini merupakan ada kehidupan masyarakat. Ada kawasan perkuburan dan sebagainya. Di Bhimbetka, India, ada kehidupan manusia prasejarah di India. Göbekli Tepe di Turki. Di sini dikatakan bahawa tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi. So ada kaitan dengan upacara, ritual ataupun keagamaan. Serta Katal Huyuk. Ini antara nama tempat yang terkenal. So kawasan Katal Huyuk tu terdapat aktiviti pertanian seperti penanaman barley dan juga gandum. So cikgu kena ingat semua ni ke? Tak perlu, tetapi ingatlah nama-nama tempat yang terkenal seperti Altamira, Stonehenge,
Zocodian, Gua Shalvert, Catalhuyuk dan juga Göbekli Tepe. So itu adalah nama tempat-tempat lokasi zaman prasejarah di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Okay. Kalau di Asia Tenggara, lain. Kalau di Asia Tenggara ada beberapa tempat seperti Ban Chiang di Thailand. So ini tapak Neolitik dan logam. Okay, zaman Neolitik dan logam itu di Thailand. Kemudian Gua Padah Lin iaitu di Myanmar. Okay. Iaitu lokasi ini tempat tinggal manusia zaman prasejarah antara 13,000 sebelum Masihi hingga 11,000 sebelum Masihi. Baik. Okay. So Zahra Syamil tanya, okay, cikgu sebelum ini pernah cikgu saya tanya, apa bukti dekat Bhimbetka itu? Okay. Di sini bukti, okay, tapak ini menunjukkan kehidupan. Dia tapak. Okay. So ada beberapa kawasan itu dia tapak. Seperti ini tapak menunjukkan adanya kehidupan manusia prasejarah. Okey, tapak itu maknanya apa? Seperti adanya tinggalan-tinggalan manusia seperti pinggan mangkuk ke, tembikar ke. Okey, kemudian juga ada kawasan tempat macam tempat tinggal mereka seperti ada bentuk macam kolam air ke ataupun tempat untuk mereka duduk ke. So di situ adalah bukti peninggalan ataupun bukti bahawa ada manusia tinggal di situ. So itu dikatakan Bhimbetka. Kalau tapak ni maknanya tempat penginapan mereka, pertempatan mereka atau mungkin perkuburan mereka. Kalau di dalam gua biasanya ada lukisan dinding lah. Tapi kalau tapak maknanya mungkin ditemui tempat tinggal mereka dan juga rangka-rangka manusia. So itu tapak Bhimbetka ya. Baik. Kalau di Asia Tenggara lain. Okey, ada lokasi seperti Gua Padah Lin ini iaitu tempat tinggal manusia, ada di Sa Yun, Vietnam. Okey, ini tapak zaman besi. So ada pembuatan tembikar. Begitu juga di Gua Tabun, Filipina. Okey, so di sini adanya tinggalan rangka manusia. So di sini temui rangka manusia berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu. So rangka manusia. Di Gua Liang pula, di Gua Liang Bua iaitu Pulau Flores di Indonesia ditemui tulang manusia yang dipanggil sebagai Flores Man. So ada beberapa tempat ditemui rangka manusia dan di Indonesia ada Flores Man. Kemudian di Lenggong, di Lenggong ni paling terkenal di Malaysia lah, iaitu bukti zaman Paleolitik, Hobbinian dan juga Neolitik. Hobbinian dan juga Neolitik. So rangka Perak Man ditemui di sini. Perak Man. So ini merupakan bukti paling penting lah. Lepas ni apa pula? Superman. Mungkin juga Superman, Spiderman, mungkin Keluang Man dan juga segala yang berkaitan man lah. Baik. Apakah ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah ni? Baik, ciri-ciri dia hampir sama kecuali beberapa zaman. Contohnya kita lihat bermula zaman Paleolitik, kita tengok mereka tinggal di gua, lubang bawah tanah, bawah pokok, tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Mesolitik sama juga. Tempat kediaman mereka gua, gua, lubang bawah tanah, tempat berlindung dan tumpuan pertempatan mereka ada lebih sikit lah. Mereka tinggal di pinggir sungai dan juga laut. So di sini kalau kita lihat, ini lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Paleolitik dengan Mesolitik lebih kurang sama. Tapi bila pergi kepada zaman Neolitik, dah berbeza. Iaitu zaman Neolitik tinggal secara menetap, iaitu di kawasan lembah sungai. Yes. Kali ini zaman Neolitik mereka dah maju membina rumah diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Seperti rumah inilah. Rumah masyarakat Neolitik di Bankau. Dia dah pandai buat rumah dah. Zaman Neolitik. Kemudian zaman logam lagilah pandai. Mereka tinggal secara menetap dan membina tempat kediaman. Dan binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat, kayu. Selain kawasan lembah sungai dan pesisir pantai, mereka juga tinggal di kawasan tinggi. Baik, betul. Nomad, Zahra, sebenarnya
Untuk Paleolitik dengan Mesolitik saja mereka masih mengamalkan kehidupan secara nomad ataupun dikatakan sebagai kehidupan berpindah randah, nomad. Tetapi Neolitik dengan zaman logam tidak. Neolitik dengan zaman logam mereka tidak lagi nomad, tidak lagi berpindah randah. Itu signifikan, ciri-ciri signifikan yang kamu kena ingat. Okey. Baik. Kemudian dari segi peralatan, Neolitik dengan Paleolitik dan Mesolitik dia berbeza. Kalau kita lihat Paleolitik, mereka buat peralatan daripada kayu, batu dan tulang haiwan serta juga ringkas dan kasar pembuatannya. Zaman Mesolitik masih sama. Kayu, batu dan tulang haiwan, tetapi dia cuma lebih halus dan kemas. Yang ini ringkas dan kasar. Nampak tak? Zaman Paleolitik ringkas dan kasar, zaman Mesolitik dia lebih halus dan kemas. Dan juga terdapat alatan yang lebih kecil dikenali sebagai microlith. Maknanya mereka menggunakan batu-batu kecil untuk dijadikan sebagai kapak semua, dan mereka juga menggunakan panah. So zaman Mesolitik dah maju sikit, tapi zaman Neolitik lagi maju. Peralatan zaman ini lebih halus dan kemas, dan terdapat pelbagai peralatan termasuklah diorang ada mencipta alat menggali dan juga dah ada roda. Nampak tak? Ini perbezaan yang ketara antara Paleolitik dan juga Mesolitik serta Neolitik. Zaman Neolitik dia dah ada alat menggali dan roda. Zaman logam, mereka dah mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam. So pada waktu ini manusia telah mengetahui tentang teknik peleburan, maknanya meleburkan besi dan pembuatan acuan. Ya, betul Zahra. Roda pun dicipta masa zaman Holosen kan? Yes. Dan manusia memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding zaman batu. Peralatan zaman ini terdiri daripada barang-barang tembaga, gangsa dan juga besi. So itu perbezaan antara peralatan Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Jelas Kalau ada soalan boleh tanya terus. Dari sudut pengumpulan makanan, kalau kita lihat zaman Paleolitik mereka mengumpul makanan. So itu adalah aktiviti yang paling penting. Mereka kumpul memburu binatang, kumpulkan buah-buahan, Tapi zaman Mesolitik mereka dah pandai sikit. Mereka kumpulkan juga, tapi mereka mengumpulkan kerang dan siput yang ditemui di pinggir-pinggir sungai. Tapi zaman Neolitik mereka dah lagi maju, iaitu mereka dah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. So ini menyebabkan maknanya apa? Aktiviti mengumpulkan makanan ini telah semakin berkurangan. Mereka dah kurangkan dah. Dan pada zaman logam, aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan. Kerana mereka dah maju dalam bidang pertanian, penternakan dan juga perdagangan tukar barang. So mereka dengan cara itu pun mereka dah cukup makanan. Maknanya di sini, aktiviti dibahagi kepada dua ni. Iaitu apa? Dua ni hampir sama, tetapi dua ni dah semakin maju. Jelas? Jelas kan? Perbezaan Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik dan zaman logam. Okey. Kemudian kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat, kegiatan ekonomi, kita lihat pada zaman Paleolitik, apakah yang diorang buat? Mereka hidup, baru kita sebut tadi, iaitu hidup secara nomad, iaitu berpindah randah. Sebab mereka nak mencari makanan. Dan dikongsi bersama, aktiviti ekonomi bersifat sara diri. Zaman Mesolitik, kalau kita lihat, mereka masih lagi mengutip hasil hutan dan memburu binatang dan menangkap ikan. Dan mereka masih lagi hidup secara nomad. Masih lagi nomad juga tetapi zaman Neolitik mereka telah menghasilkan makanan. Maknanya mereka telah buat
makanan sendiri melalui pertanian dan juga penternakan. Maknanya bercucuk tanam dan juga membela binatang. Jadi perdagangan juga telah dimulakan dengan menggunakan sistem barter ataupun sistem tukaran barang. Dan mereka dah ada pengkhususan kerja. Semasa zaman logam, aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan adalah aktiviti utama penduduk. Jadi aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang. So di sini kalau kita lihat pun juga boleh dibagikan kegiatan ekonomi kepada dua bahagian. So yang ini hampir sama, okey, Paleolitik dengan Mesolitik hampir sama, okey, tetapi bermula zaman Neolitik dan zaman logam, okey, mereka telah berubah. So zaman Neolitik telah hasilkan makanan. Okey, insya-Allah. Insya-Allah ya. Kemungkinannya ada. Alright. Dan dari sudut organisasi sosial, maknanya dari sudut masyarakat, zaman Paleolitik mereka telah hidup dalam kelompok yang kecil. Okey, zaman Paleo. Okey, so gabungan beberapa keluarga dan masih hidup secara nomad. Kemudian zaman Mesolitik, mereka masih lagi hidup dalam kelompok yang kecil juga. Mereka juga masih lagi hidup secara nomad. Okey, dan belum mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Tapi zaman Neolitik, manusia telah mula hidup menetap. Di sini perbezaannya, dan telah wujud sistem sosial yang lebih baik. So sebab apa lebih baik? Kerana mereka pada waktu ini telah ada ketua. So dah ada ketua yang dipilih daripada kalangan mereka, dan bermulalah pembahagian dalam sosial, iaitu adanya kelas atasan dan atau pemimpin dan juga kelas bawahan ataupun rakyat. So pada waktu inilah mereka telah dibahagi-bahagikan kepada pemimpin dan juga rakyat. So mereka pun dah hidup menetap. So zaman logam, kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun. So pemimpinlah yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul. Dan ini membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. So senang ceritanya, okey, kalau kesimpulannya bahawa okey, kita kata sebagai organisasi sosial terbagi kepada dua bahagian. Iaitu di sini sama kelompok kecil, Paleolitik dengan Mesolitik. Zaman Neolitik dengan logam juga berbeza. Dah ada sistem sosial dan juga dah ada pembahagian dalam sosial dan ada ketua serta hidup menetap. Untuk kepercayaan, kalau kita lihat zaman Paleolitik, okey, kita lihat mereka mengamalkan animisme dan juga kepercayaan alam semula jadi. Animisme ni maknanya apa? Percaya. Ya. Okey, animisme ni maknanya okey, percaya bahawa okey, setiap alam ni, okey, kuasa alam ni ada unsur-unsur roh dan dewa lah macam tu. So kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, semualah. So mereka percaya bahawa setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka mempunyai kuasa. So tu animisme zaman Paleolitik. Zaman Mesolitik masih lagi sama, ada kepercayaan animisme. Tetapi apabila zaman Neolitik, mereka melakukan ritual, mereka dah mula melakukan sistem perayaan ya, bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam, dan amalan penyembahan mula dilakukan. So mereka dah mulakan amalan penyembahan dan wujud kepercayaan iaitu kehidupan selepas mati, dan mayat akan diuruskan dengan teliti serta dikebumikan dengan sempurna. Dan zaman logam, okey, so di sinilah bermulanya penyembahan manusia yang lebih jelas, lebih obvious lagi, dan terdapat binaan-binaan khusus untuk diwujudkan bagi upacara ritual, upacara keagamaan ya, bagi menyempurnakan kepercayaan mereka. Maknanya di sini sama juga, iaitu ini terbagi kepada dua bahagian. Kalau kita lihat so zaman Paleolitik dengan Mesolitik, kepercayaan yang sama, animisme. Tapi kalau zaman Neolitik, iaitu amalan penyembahan dan kehidupan selepas mati serta ada upacara ritual. So itu persamaan dia. Baik, bagaimana kesenian dan kebudayaan? Okey.
Kalau zaman Paleolitik, so dia ada seni. Iaitu mereka telah menghasilkan lukisan gua. Itu zaman Paleolitik. Tapi zaman Mesolitik juga masih ada lukisan gua. Sama. Tapi bila zaman Neolitik, kalau kita lihat mereka dah ada, dah buat corak yang menghiasi permukaan tembikar dan pola geometri merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme ataupun berbentuk simbol. Baik, Zahra Syazmin tanya, realisme tu macam mana cikgu? Okey, baik. Lukisan ini bersifat realisme. Realisme maksudnya apa tahu? Bersifat apa yang dilihat itulah yang dilukis. Contoh kalau dia orang lihat kat situ ada ada gambar ada binatang. Okey, binatang yang sedang makan rumput. So mereka akan lukis gambar binatang yang makan rumput. So itu realisme. Realisme. So kadang-kadang ada juga lukisan yang berbentuk abstrak. So kadang-kadang corak kan. Oh ni apa ni? Oh ni abstrak. Menggambarkan kesedihan, menggambarkan kemarahan. So itu abstrak. Kamu tengok apa benda ni jalur-jalur bulat-bulat apa ni tak ada nampak apa-apa pun. Betul tak? So itu adalah kita katakan abstrak. Kalau realisme, mereka akan lukis mengikut apa yang mereka nampak, yang real. Boleh faham Zahra? Boleh faham okey. Baik. Yes. Kemudian zaman logam, okey, lagi hebat. Okey, zaman Neolitik dah hebat, mereka buat corak-corak kat tembikar ya. Berbentuk pola geometri dan sebagainya. Tapi kalau zaman logam lagi hebat, iaitu mereka ini mementingkan nilai estetika. Nilai estetika ni maksudnya nilai seni. Nilai seni. Contohnya macam, contohnya macam ni Kamu tengok jam cikgu. Jam cikgu ni, dia punya tali ni. Kalau tali, kenapa tak buat terus dia tali macam ni? Kenapa? Ya betul Zahra. Dia terus je macam ni. Kenapa mesti ada corak-corak macam ni? Kenapa mesti ada jalur-jalur macam ni? Baik, ini kerana apa? Inilah kerana nilai estetika ataupun nilai seni. Yes, nilai estetika ataupun nilai seni. Jadi itulah yang ditemukan pada peralatan mereka. Seperti gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Kehidupan kita sekarang ini dipenuhi dengan nilai estetika. Betul? Kamu tengok baju kamu tengok pakaian kamu tengok pinggan mangkuk kamu tengok rumah kamu penuh macam-macam, mesti ada corak-corak. So corak-corak itu adalah nilai estetika. Itulah dia nilai estetika. So kesinambungan sumbangan zaman prasejarah. Zaman prasejarah dulu kita dah buat aktiviti pertanian. So bermula pada zaman Neolitik. So zaman sekarang, memanglah aktiviti pertanian ini telah menjadi aktiviti yang komersial. Iaitu aktiviti yang dijalankan secara besar-besaran menggunakan teknik dalam bentuk ladang. Jadi itu yang dikatakan. Ya. Apa maksud komersial? Komersial tu maknanya bertujuan untuk mengaut keuntungan. Maknanya aktiviti pertanian itu bukan lagi untuk sara diri. Bukan diorang tanam kecil-kecilan. Tapi mereka tanam secara besar-besaran untuk dijual bagi mendapatkan untung. Kalau perbuatan untuk mendapatkan untung, itu dipanggil komersial. Boleh faham? Kan? Jadi itu yang dimaksudkan komersial, iaitu aktiviti yang untuk bertujuan mengaut keuntungan. Yes. Itu komersial ya. Bagus soalan tu. Baik, memburu binatang. Dulu memang aktiviti utama. Tapi pada zaman moden ni, aktiviti memburu dijalankan sebagai hobi sahaja. Dengan menggunakan senjata yang lebih canggih lah. Tapi kena berlesen dan juga berdaftar. Sekarang hobi sahaja. Laser. Kemudian menternak binatang daripada dulu lagi. Memang menternak binatang pada zaman moden ini memang penternakan binatang dijalankan secara komersial. Maknanya apa? Secara besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Itu komersial.
Okey, dan bagi menampung keperluan daging dan juga tenusu bagi sesebuah negara. Baik, nanti haiwan tu tak pupus ke cikgu? Tak, sebenarnya okey, walaupun dia orang akan ambil daging dan juga susu daripada lembu ini, mereka akan beranakkan dia. Okey, di antara lembu sama lembu tu, so mereka akan ternak mereka beranakkan dia supaya lembu jantan dan lembu betina kahwin dan menghasilkan anak lagi. Dan anak itu mereka akan bela, manusia akan bela. Supaya lagi besar, menghasilkan daging dan tenusu. Okey. Baik, Janisha. Okey, tenusu tu apa? Mereka akan buat breeding. Breeding lah. Yes. Baik, Janisha tanya tenusu tu apa? Tenusu ni adalah kita katakan sebagai produk. Okey, tenusu ialah produk berasaskan susu. Okey, produk daripada susu. Contohnya apa? Contohnya, okey, susu segar, kemudian yogurt, okey, kemudian apa lagi? Kemudian seperti apa lagi? Cheese cheese, apa lagi? Macam-macam. So itu semua produk daripada susu. So itu yang dipanggil sebagai produk tenusu. Tenusu ialah produk daripada susu. Seperti susu segar, yogurt dan juga cheese. Itu maksud tenusu. Okey. Baik. Kemudian peralatan, okey, zaman dulu memanglah guna peralatan batu. Zaman sekarang ini dah tak pakailah peralatan batu. Semuanya menggunakan mesin dan juga jentera. Jentera. Even aktiviti memotong dan juga menghiris daging pun tidak lagi menggunakan batu. Okey, sebaliknya menggunakan mesin. Dan tembikar. So kalau kita lihat manusia juga, okey, kalau dulu buat tembikar, zaman moden sekarang pun masih lagi buat tembikar. Pembuatan tembikar ini terus kekal sehingga kini. Iaitu contohnya, industri labu sayung di Kuala Kangsar, Perak. Dia buat labu sayung. Ini maknanya tembikar jugalah ni. Tembikar juga ya. Fungsi tembikar sebenarnya adalah pertama untuk hiasan, yang kedua berfungsi untuk apa? Sebagai pinggan mangkuk. Okey, sebenarnya tembikar ni termasuk pinggan mangkuk, okey, pasu-pasu, hiasan, tempat simpanan air. Itu semua adalah kalau dibuat daripada tanah liat, itu adalah tembikar. Itu adalah tembikar ya. Baik. Kemudian kita lihat kepada ideo fact. Okey, ideo fact, manusia zaman prasejarah. Mereka guna untuk simpan makanan kan cikgu? Yes. Mereka guna untuk simpan makanan. Yes. Ideo fact. Manusia zaman prasejarah dulu percaya bahawa kematian bukan penamat, so mereka amat menghormati mayat, maka mereka akan letakkan dengan mayat tu mereka akan kebumikan dengan pelbagai peralatan. Macam-macam alat diletakkan dekat kubur tu. Dekat kubur tu ya. Kadang-kadang mereka letakkan mayat tu di atas bantal batu. Jadi adakah ianya berlaku sampai sekarang? Yes. Iaitu penghormatan terhadap mayat masih lagi terus diamalkan. Contohnya kalau kawasan perkuburan ada batu nisan. Ini batu nisan ni tanda penghormatan lah. Begitu juga kalau kamu lihat di kawasan kubur-kubur, biasanya ada batu nisan, ada tempat sebagai penanda kubur itu yang besar, seperti kubur-kubur Cina kan. Itu tandanya penghormatan kepada mayat. So dan juga dari segi monumen dan seni bina sejak zaman Neolitik, kalau kita lihat manusia dah pandai membuat binaan, dan zaman sekarang manusia lagi hebatlah membina pelbagai bangunan yang bertingkat-tingkat sampai tinggi seperti KLCC. Yes, betul Aiman Solihin. So inilah lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Antara nama-nama tempat yang kamu kena ingat seperti Paleolitik ini, seperti di Tingkayu Sabah, Gua Niah, Kota Tampan, Lembah Mansuli. Kemudian Mesolitik pula. Kamu boleh lihat di Jendram Hilir. Gua Madai, Gua Cak,
dan juga Bukit Tegun. Ingat beberapa nama tempat. Kalau Neolitik pula, okey, iaitu seperti di Gua Kecil dan juga Sungai Tembeling, okey, dan juga Jendram Hilir. Dan kalau katakan untuk zaman logam di Malaysia ini, iaitu banyak terdapat di Sungai Tembeling, Pahang dan juga Lebah Bernam di Selangor. Okey. Dan banyak kemajuan yang berlaku seperti kalau di Malaysia ni. Okey, kenapa Mesolítik nama dia Ho Bin Hien? Okey, baik, bagus soalan itu. Baik, untuk yang ini kenapa zaman Mesolítik dipanggil Ho Bin Hien? Kerana di Asia Tenggara ini, zaman Mesolítik ni tak jelas. Okey, dia punya sifat-sifat dia tak jelas. Tetapi dia lebih bersifat Ho Bin Hien. Iaitu Ho Bin Hien ni bermaksud nama tempat di Vietnam yang dipanggil Ho Bin. Okey, Ho Bin. Okey, dan okey, orang-orang tanah Melayu, okey, pendudukan tanah Melayu banyak kita kata unsur-unsur persamaan dengan ciri-ciri orang-orang daripada Ho Bin. Tapi nak kata Paleolitik bukan. Nak kata Paleolitik bukan, tapi dia Ho Bin. Jadi bermakna, okey, kalau ikut di tanah Melayu ataupun di Malaysia ni, dia bermula zaman Paleolitik, lepas tu pergi ke zaman Ho Bin Hien, yang mana dunia kenali sebagai Mesolitik, kemudian baru pergi ke zaman Neolitik dan kemudian kepada zaman logam. Dia macam tu. Okey. Jadi okey, so kalau kita lihat itulah dia yang berkaitan dengan Ho Bin Hien ataupun Mesolitik itu. Baik. So kalau kita lihat ini penemuan teknologi. Okey, berkaitan dengan teknologi, inilah zaman batu, teknologi zaman batu daripada batu yang kecil-kecil ini, okey, yang berbentuk kasar, dia menjadi semakin halus, okey, dan menjadi lebih halus dan kemas pada zaman Neolitik. Dan pada zaman logam, okey, peralatan-peralatan telah menggunakan logam. Jadi itu. Kemudian kita lihat tembikar dan manik, okey. Kalau kita lihat tembikar dan manik juga banyak dijumpai di mana? Di Gua Niah. Okey, di Gua Niah di Sarawak. Okey, begitu juga di Kuala Selinsing di Perak dan juga di Lebah Bernam iaitu di Selangor. So itu tembikar dan manik. Inilah contoh manik macam tasbih sikitlah manik ditemui. Okey, di Lebah Bernam. Okey. Baik. Kemudian lukisan gua dan ukiran batu. Okey, so lukisan gua dijumpai di mana? Di Gua Niah di Sarawak. Okey. So lukisan dan ukiran menggambarkan kehidupan manusia dan seperti aktiviti memburu dan amalan ritual. Lukisan gua ini biasanya menggunakan arang ataupun okir merah. Okir merah biasanya menggunakan seperti macam tanah merah sikitlah. Okey, arang dan tanah merah sikit. Serta terdapat juga ukiran-ukiran batu di Sabah dan Sarawak seperti di Kelabit Highlands yang dikenali sebagai batu patung, dan ukiran batu megalit di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan. Yes. Dari sudut ekonomi, kita lihat ni memang dah banyak lah. Banyak aktiviti penanaman padi. So kalau kita lihat di Malaysia, masyarakat telah menjalankan aktiviti ekonomi memburu binatang dan memungut hasil hutan. Betul Zara. Megalit batu besar. Microlit batu kecil. Itu beza. Zaman politik hingga zaman Ho Bin Hien, kemudian aktiviti penanaman padi juga banyak dijalankan pada zaman Neolitik. Dan juga terdapat juga peralatan aktiviti penanaman padi iaitu pisau tembeling iaitu di Pahang. Ini digunakan untuk menuai padi. Menuai padi, dan juga telah menjalankan aktiviti kegiatan perdagangan iaitu melalui sistem pertukaran barang. So itu daripada segi aktiviti ekonomi, pertanian dan juga perdagangan. Untuk kepercayaan, sudah ada bukti tinggalan masyarakat zaman prasejarah. Seperti apa tahu? Mereka mengamalkan kepercayaan dan memberi penghormatan kepada orang
mati seperti pengebumian memanjang di Gua Chak Kelantan, pengebumian melentur di Gua Gunung Runtuh. Dia lentur kan mayat tu. Kalau manjang dia panjangkan mayat tu. Kemudian ada pengebumian keranda kayu iaitu menggunakan keranda yang dibuat daripada kayu di mana di pantai timur Sabah. So jadi dengan kepercayaan yang wujud di kawasan Tanah Melayu ataupun Malaysia ini, maka tamatlah bab 3 tingkatan 1. So ada sebarang soalan